Nasib usahawan mikro dalam menepani impak COVID-19 dan isu kawalan sempadan antarabangsa antara yang mendapat perhatian ahli parlimen hari ini. Untuk butiran lanjut, kita terus saja ke parlimen bersama Ridwan Hussein. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Hawa. Nasib usahawan mikro dalam bidang pertanian dan pengeluaran makanan terutamanya yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sentiasa menjadi perhatian Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata ia dapat dilihat melalui pelbagai inisiatif dan bantuan yang disalurkan kerajaan melalui Agrobank yang telah pun memainkan peranan penting dalam membantu golongan itu. Setakat 30 Oktober 2020, Agrobank telah mencatatkan jumlah pembiayaan keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 1.3 bilion iaitu kepada 39,130 pengusaha mikro. Seterusnya, Agrobank juga menawarkan pelbagai kemudahan kewangan kepada usahawan yang terlibat dalam aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan dalam mengharungi cabaran ekonomi pasca COVID-19. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal ketika waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Antara inisiatif lain termasuk bantuan di bawah skim pembiayaan mikrokredit di bawah Pelancaran Semula Ekonomi Negara Penjana. Sehingga 22 November lalu, sebanyak 8,000 permohonan bernilai 37 juta ringgit telah diluluskan. Kemudahan pembiayaan turut diberikan melalui program Agropreneur Muda yang melibatkan pinjaman maksimum sebanyak RM200,000 bagi setiap projek pertanian. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB kepada dua anggota pasukan gerakan am PGA yang terlibat dalam insiden berbalas tembakan di sepadan Malaysia, Thailand. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia bagi mengenang jasa serta pengorbanan mendiang Sarjan Baharudin Ramli dan Sarjan Norehan Tari. Sebagai mengenang jasa dan pengorbanan anggota-anggota terbabit, saya bagi pihak kerajaan menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas perkenan baginda untuk menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB kepada kedua-dua terlibat. Tambahan daripada itu, Kementerian Dalam Negeri juga memperakukan supaya mendiang Korporal Baharudin bin Ramli untuk dinaikkan pangkat kepada sarjan secara posthumous dan anggota PGN yang cedera Korporal Norehan anak lelaki Tari juga dinaikkan pangkat kepada sarjan secara medan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Insiden serangan awal pagi Selasa lalu itu mengorbankan Sarjan Baharudin manakala Sarjan Norehan pula cedera parah. Sehingga kini 19 suspek telah ditahan, terdiri daripada 15 warga Malaysia dan 4 warga Thailand. Pihak berkuasa Thailand juga telah menahan 4 suspek warganya, termasuk 3 yang cuba mendapatkan rawatan di hospital bagi kecederaan akibat tembakan. Jelasnya siasatan awal mengesyaki kumpulan berkenaan menyeludup dadah secara sistem barter dengan pertukaran daun ketum dari Malaysia dan dadah dari Thailand. 2,287 kertas siasatan telah dibuka ke atas penjawat awam bagi menyiasat aduan kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sejak tahun 2016. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertanggungjawab membantu kementerian dan jabatan kerajaan khasnya dalam meneliti sistem dan prosedur kerja bagi memastikan ruang dan peluang rasuah dapat ditutup. Pelbagai inisiatif pencegahan rasuah telah dilaksanakan sebagai pencetus kepada usaha-usaha pencegahan rasuah ini. Sebagai contohnya, setiap agensi perlu mempunyai tools ataupun alat seperti Corruption Risk Management CRM, Plan Anti Rasuah Organisasi OACP dan Anti Bribery Management System dengan izin dalam usaha mengekang perlakuan rasuah ini.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kapar, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat. Jelasnya sebanyak 139 agensi telah melaksanakan sesi libat urus dengan SPRM menerusi kaedah penilaian dan pengurusan risiko CRM. Sementara 40 agensi lagi menerusi Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP. Tegasnya tindakan undang-undang yang diambil SPRM adalah tidak mengira latar belakang dan ia termasuk tindakan terhadap pemimpin politik. Baik, sidang Dewan Rakyat hari ini akan berlangsung sehingga rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 peringkat dasar diputuskan kelak. Ia bermakna undian RUU ataupun belanjawan 2021 itu akan dijalankan sejurus bagi 9 menteri membuat penggulungan bagi kementerian masing-masing yang dijangka akan selesai petang ini. Dengan itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Kita kembali bersama Hawa di Sri Pentas.